zakat ataupun dia tak tahu kata dia ada hak dia sedut harta-harta yang saudara-saudara dia yang mampu, maka dia akan putus asa, bahkan jadi bunuh diri. Sebab dia dah tak ada jalan. Ini nak bagi tahu macam mana fungsi Islam tadi. Macam mana fungsi ajaran yang dibawa Rasulullah tadi, bawa pengaruh dan bawa panduan kepada cara manusia untuk hidup di dunia ni. Jadi inilah cara lebih kurangnya gambaran dan juga pengenalan kepada agama Islam. Boleh cakap ni. Yang keduanya, kenapa kita pilih nak bincang tentang Asmaullahil Husna, dan juga kenapa kita nak bincang tentang Rasulullah SAW. Kan daurah kita dua hari ini, yang pertama semalam kita belajar tentang Rasulullah SAW. Yang keduanya hari ini kita akan bincang tentang Allah SWT lah. Sebab kita bincang tentang Asmaullahil Husna. Kenapa? Sebabnya itulah. Sebab kita dah tahu tadi, kita sebut dua, orang kata apa, kalau kita nak buat kata skru lah. Dua skru yang kita tetapkan, kita ikatkan untuk lekatkan kita punya, kalau kita bayangkan Islam itu sebagai satu benda yang perlu dilekatkan di badan. Skru yang akan melekatkan Islam itu ialah dua skru utama ni. Skru yang pertama, kepercayaan kepada Allah. Skru yang kedua, kepercayaan kepada Rasulullah SAW. Jadi untuk mengisi, untuk kalau kita kata skru tu, kita nak ketatkan lagi skru tu, inilah caranya. Kalau kata kita nak buat bandingan, kalau kita nak suburkan, kita nak buat bandingan macam pokok. Kalau kita nak suburkan keislaman kita, kita nak pasakkan lagi kita punya kekuatan iman dan Islam kita ini, ialah mesti dengan cara kita kukuhkan keyakinan dan kefahaman terhadap Allah Taala dan juga keyakinan dan kefahaman terhadap Rasulullah SAW. Ini ubat. Ubat ataupun penawar kepada kebimbangan kita untuk dapat husnul khatimah. Ini dua kuncinya. Tambah ilmu dan pengetahuan terhadap Allah Taala, tambah ilmu dan pengetahuan terhadap Rasulullah SAW, insya-Allah kita punya iman, kita punya pegangan terhadap Islam ni akan semakin kukuh dan makin kuat. Dan dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan jaga daripada tercabut bila kita dah tunaikan tanggungjawab dan usaha kita untuk belajar ni tadi. Semalam kita dah bincang tentang Allah SWT. Hari ini kita akan bincang tentang Allah SWT. Boleh? Nampaklah matlamat kan? Okey. Jadi berkaitan dengan Allah SWT ni, di sisi orang Islam, di sisi orang Islam, kita percaya bahawasanya alam ini ada pencipta dia. Kita dah sebut tadi. Cuma sekarang ni kita nak kenal lebih lanjut. Kita nak kenal pencipta dan pemilik kita ni secara lebih lanjut. Ini matlamat kita hidup di dunia ni. Cuma cara nak kenal ini tadi, cara nak kenal dan nak tahu ini tadi, sengaja Allah Ta'ala buat, sengaja Allah Ta'ala tetapkan bahawasanya kita tak boleh kenal melalui tengok dengan mata, pegang dengan tangan, semua sekali lah. Kita tak mampu untuk dapat tengok siapakah pemilik kita tadi. Tapi jalan yang diberikan kepada kita ialah melalui, jalan yang dibuka kepada kita untuk kenal dan tahu ialah melalui pemikiran dan juga kita punya pendengaran kita. Kita akan sebutlah, nak bagi faham apa maksud pemikiran dan pendengaran kita. Maksud pendengaran ni kita dengar daripada perkhabaran yang dibawa oleh orang yang kenal tadi. Kita buat perbandingan dulu. Saya datang ke Iskandaria. Bagi contoh lah, bukan saya lah, kita ambil orang lain lah. Kita ambil Akram contoh, Abang Akram kita. Dia dalam proses nak mencari calon. Tak habis cakap lagi, dia tengah cari calon untuk jadi exco bawah dia. Ni payah cakap orang-orang zaman tak kahwin ni. Cakap
cakap sikit, kira nak kahwin saja. Sabarlah dulu kan. Bagi ambil dorong dulu. Akrab, dia nak cari calon. Kita bagilah calon isteri lah, kalau sikit kan. Dia tak pernah kenal siapa pun kat belakang tu. Bagus dia sikoh kan. Saya tak pernah kenal Ustaz. Saya hafal ID Facebook saja Ustaz. Contohlah ni. Ustaz buang masa banyak Ustaz. Jadi bila dia tak kenal, tak pernah tengok. Yang perempuan ni pula, dia ni bukanlah jual mahal. Sebab benda tak nak jual, dia harga tak tahu lagi. Dia ni pemalu juga. Dia ni saya pemalu. Jadi buat syarat, dia kata boleh untuk nak masuk, nak takdim saya ke, gunalah siapa nak takdim ke, nak add friend ke. Tengok lepas tu barulah saya fikir nak approve tak approve. Mungkin saya apa, lepas tolak kalau tak mau approve tu kan, ignore tu kan, tu agak-agak larang kan. Jangan blok sudah lah. Dia kata tak apa, boleh datang. Cuma saya ni memang saya tak mau tunjuk muka saya lah. Saya pun tak mau tunjuk muka saya. Saya tak mau tunjuk siapa saya akan duduk dalam bilik je. Mainlah rumah tu, cakaplah dengan pintu. Main rumah tu cakaplah dengan wakil saya. Hebat orang perempuan ni, ada wakil pula. Jadi si Akram tadi pergi ke rumah. Pergi ke rumah dalam keadaan orang yang dia cari tadi memang duduk di tempat yang tertutup. Dan dia cuma ada wakil yang akan bercakap bagi pihak dia. Dan wakil ni sangat-sangat kenal akhwat tadi. Disebut akhwat, muslimat, girl, semua sama saja. Jangan beza. Jangan beza kan. Dia pun boys kan. Bukan newborn kan. Jadi bila sampai nak tunjuk sampai kepada poin apa maksud kita kenal dengan melalui pemikiran dan akal kita, dan bagaimana yang dimaksudkan dengan kita kenal melalui pendengaran kita. Bila sampai di rumah, Akram pakai lawa ni, serika baju 14 kali. Ni kalau cicak jatuh putus dua. Dia ada ni lain tu. Sampai di rumah, tengok di pintu masuk dalam rumah, wakil tadi duduk depan lah, duduk dalam kursi. Dia tengok di rumah tu, dan dia tahu rumah tu memang akhwat tadi sajalah yang duduk. Wakil ni pun main ni sebab mata kerana majlis ni tadi. Majlis pun peristiwa ni lah. Sampai di rumah, dia tengok kursi tersusun elok. Dia tak tengok perempuan tadi, dan tak pernah kenal. Tak pernah tengok rupa, tak pernah tengok kan. Cuma tahu nama saja. Hebat sangat kan. Friend tu dah 4,900. Hebat. Dia tak rasa kira kawan saja, dia buat penilaian. Jadi sampai di rumah tu dia tengok kursi tersusun elok. Meja duduk tempat tu susunan tu nampak kreatif. Susunan meja tu. Sampai di tempat meja makan, bukan setakat ada meja makan, ada cawan semua susun elok. Sampai dia pergi tengok dekat tingkap ni, dia sapu-sapu. Tengok. Tak ada. Sungguh ni, memang tak ada sungguh ni. Bukan peduli. Dia pergi ke tingkap, dia tengok habuk satu pun tak ada. Bila dia pergi jalan-jalan, dia nampak kapet. Ada berbuat tersebut kapet. Nak tengok bawah kapet, ada sampah ke tidak? Ni orang kata apa, teliti ni. Sangat-sangat memilih. Jadi bila dia sampai di situ, dalam keadaan belum sempat dengar lagi wakil tadi bercakap, agak-agak saudara Akram tadi dah
dah dapat kenal tak beberapa sifat terhadap orang yang dia nakkan tadi? Dah boleh dapat belum? Dah boleh dapat. Dapat dengan cara dia tengok dan dia menilai melalui otak dan pemikiran dia. Dengan dia tengok kursi tadi tersusun, dengan dia tengok semua rumah itu pada dalam keadaan yang kemah, dia dapat buat kesimpulan. Okey, orang yang saya dah lama berkenal ni tadi, yang hebat ni tadi, yang mempunyai ramai kawan tadi, saya nak add tak boleh dah. Dan kena buat page pula. Antara kesimpulan yang Akram boleh buat ialah orang itu adalah seorang yang bersifat sebagai seorang yang sangat kemas. Contoh. Kemudian sifatnya ialah sifat yang sangat bersih. Kemudian sifatnya sifat seorang yang tidak suka kepada kotoran. Seorang yang sangat, orang kata apa? Sangat mengambil berat persoalan kebersihan. Nampak tak? Tak pernah tengok lagi, tapi dia dah dapat kenal beberapa sifat dan perangai kepada orang yang dia nak kenal tadi. Ini melalui dengar, melalui penilaian dan juga pemerhatian berdasarkan otak dan minda dia. Sebab Allah Ta'ala bagi otak ni memang mampu untuk dapat kenal dan dapat cari, untuk faham sifat-sifat ni. Macam kita duduk dengan kawan kita lah. Okey, selesai round pertama. Sampai round kedua dia tanya lah. Dia duduk semua elok, duduk atas kursi pun pegang lagi ni, nak tengok debu dah ke tak. Sambil-sambil tangan pegang tu sebab orang apa berdebat. Dia tanya, boleh tak saya nak kenal? Saya nak kenal orang yang saya masukkan tadi. Sebabkan saudari yang wakil ni lebih lama duduk dengan dia, mungkin saya boleh cerita sikit pada pasal dia, tentang dia. Masa ni barulah mic fungsi untuk kenal melalui telinga dan pendengaran kita tadi. Kawan ni tadi, orang yang wakil ni tadi, atas dasar sahabat baik, atas dasar amanah dan tidak mengkhianati, boleh jadi dia yang nak Akram kan. Boleh jadi. Jadi dia yang wakil tadi sebut beginilah. Sifat sahabat saya tadi, dia tidak suka kepada orang yang serika baju terlampau nampak hebat sangat. Sebab apa? Sebab dia kata kalau saya dapat orang ni tak ada peluang lah saya nak serika baju dia. Contoh lah. Kemudian saya tak suka, dia itu juga tak suka orang asal daripada Terengganu. Lagi-lagi lah saya tak suka dia tu AJK BPI. Yang ini tak dapat dikesan dengan otak dia tadi, tapi dia dapat kenal dan tahu melalui perkhabaran dan penceritaan daripada kawan yang kenal tadi. Ini sebagai contoh nak bagi tahu bagaimana manusia ni berfungsi untuk mengenal sesuatu. Jadi balik-baliklah. Bukan dia yang balik. Dia balik dah kecewa kan. Tolonglah siapa-siapa yang mampu ubati kekecewaan dia. Ni friend dia masih belum penuh lagi. Baiklah, balik ni bayar lah ni. Saya dah promote dah. Balik pada persoalan yang asal tadi, begitulah juga cara untuk kita kenal orang Ta'ala. Itulah cara yang ada pada kita untuk kita dapat kenal orang Ta'ala ni, supaya kita dapat faham dan kita dapat timbulkan rasa kecintaan dan timbulkan rasa keterikatan dan pertautan kita dengan Allah Ta'ala. Jalan yang pertama melalui pengamatan dan penelitian terhadap apa yang wujud di dunia ni, hasil ciptaan dan susunan Allah Ta'ala di dunia ni. Anda sebutkan susunan Allah Ta'ala, susun bumi duduk ni, langit duduk di sini, bukit kedudukan macam ni, kandungan air banyak ini, kandungan oksigen banyak itu. Jadi
Melalui penelitian dan pengamatan tadi kita dapat kenal sifat-sifat dan juga sifat-sifat pada Allah Ta'ala lah. Yang keduanya kita dapat kenal melalui perkhabaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Rasulullah lah orang yang paling kenal Allah Ta'ala. Jadi kita kena kenal. Macam mana anda sebut tadi? Anda sebut kita kena sentiasa siram dua kalimah syahadat tadi. Yang pertama cara siramnya dengan tambah ilmu dan maklumat berkaitan dengan Allah Ta'ala. Yang keduanya tambah ilmu dan maklumat berkaitan dengan Rasulullah SAW. Iman ni maksudnya keyakinan. Al-iman bermakna at-tasdiq. At-tasdiq ni maksud bahasa kita percaya. Percaya ni keyakinan lah. Keyakinan satu benda tak akan tambah melainkan dengan bertambah maklumat terhadap kabar tersebut. Macam mana kita nak yakin dengan alat yang kita beli dan kita tak pernah guna. Bila kita dah pernah cuba sekali, maknanya tambah satu maklumat. Bila tambah maklumat, maka makin percaya dan yakin. Macam itulah juga dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah ni. Kita nak boleh tambah keyakinan dan nak tambah kepercayaan, mesti tambah maklumat dan pengetahuan terhadap kedua-dua aspek. Ini tanggungjawab kita, tak boleh diabaikan. Mesti kena usaha. Jadi, cara yang pertama untuk tambah maklumat dan nak tambah pengenalan ini, yang pertama melalui kita perhatikan, kita tengok alam ini. Yang keduanya, kita dengar dan kita ambil maklumat daripada orang yang kenal, daripada manusia yang kenal. Manusia itu bernama Sayyidina Muhammad SAW. Boleh cakap ni? Okey, jadi sampailah kita kepada nak masuk kitab. Tujuan ada sebut sesiap ni. Matlamat kita daripada pembacaan kitab ini, dan kita tak akan baca semua. Kita akan baca beberapa bahagian saja yang penting lah untuk capai matlamat kita ni. Sebab daurah sehari pun kita cubalah. Kalau tak dapat baca satu persatu pun, kita dapat poin-poin pertama pun dah cukup. Cuma kita akan fokus kepada Asma'ullahil Husna, makna-makna nama-nama Allah. Untuk mengenali Allah Ta'ala ini, para ulama yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan juga mengkaji hadis-hadis Rasulullah, dan ulama-ulama juga yang mengkaji alam ini, yang mengkaji alam ini, yang mana alam ini menunjukkan kepada sifat-sifat yang dapat mengenalkan kita dengan Allah Ta'ala ini. Mereka dapat himpunkan sifat-sifat Allah Ta'ala ini setakat kemampuan manusia lah. Dapat himpunkanlah beberapa sifat yang untuk kita kenal. Tapi dia ada buat satu kenyataan umum, pengenalan sama juga lah. Tadi kita dah kenal Islam secara general. Kali ini kita nak kenal juga Allah Ta'ala ni secara general. Secara asasinya dia takkan lari daripada tiga. Kita ambil yang pertama, yang ni boleh catat. Sifat Allah Ta'ala yang pertama, yang dia ni satu ayat, tapi ayat ni mengandungi kesemua sifat-sifat lain. Kita ambil yang general dulu, sebenarnya baru kita pergi yang detail. Yang pertama dia kata keyakinan kita orang Islam, sebagaimana yang kita faham daripada Al-Quran dan Sunnah, dan sebagaimana kita faham melalui apa yang dididik oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat tabi'in seterusnya lah sampai akhir hari ini. Dia sebut yang pertama, Allah Ta'ala ni di sisi kita orang Islam, Anna Allah Ta'ala yattasifu bi kulli kamal. Maksudnya Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan dan kehebatan. Segala yang sempurna dan segala yang hebat itu semuanya ada pada Allah Ta'ala belakang. Ini kenyataan yang pertama ataupun ayat yang pertama untuk kita kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini muttasifun bi kulli kamal, bersifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna dan hebat. Yang kedua, Allah Ta'ala ini munazzahun, bebas, bersih, jauh daripada, terjemah bahasa mudah ni, munazzahun an kulli naqais. Munazzahun an kulli naqais. Ada apa ni?
Buatlah dulu sambil-sambil kita terang. Yang keduanya, Allah Ta'ala ini bebas daripada segala kekurangan dan sifat-sifat yang lemah. Allah Ta'ala ini bersifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna, dan Allah Ta'ala juga bebas daripada segala sifat-sifat yang lemah dan kekurangan. Boleh kakak ni? Dan yang ketiga, sifat asasi bagi Allah Ta'ala ialah wa huwa mukhalifun li kullil hawadith. Allah Ta'ala ni tak sama langsung dengan kesemua makhluk. Ini hasil kajian para ulama terhadap ayat Al-Quran dan juga terhadap segala hadis-hadis dan juga asar-asar yang diriwayatkan dalam kitab hadis. Yang mana berkaitan dengan bahagian akidah, ulama-ulama akidah ni kaji habis ayat-ayat ni, dihimpunkan dan dibuat kesimpulan umum yang kita boleh faham. Allah Ta'ala ni dia bersifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna. Kita tak mampu nak kira lah, kita tak mampu nak kenal. Kadang-kadang diri kita sendiri pun kita boleh kenal semua kan? Tak boleh. Apatah lagi nak kenal Allah Ta'ala. Jadi cukup kita kenal secara umum, Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Allah Ta'ala bebas daripada segala sifat kekurangan. Dan yang ketiga, yang Allah Ta'ala ni tidak sama langsung dengan makhluk daripada segenap sudut. Ini disebut apa? Akidah ataupun pegangan hidup yang minimum yang kita kena tahu sebagai seorang Muslim tentang Allah SWT. Boleh kakak ni? Mari mana benda ni? Mari mana yang ringkasan ini? Ringkasan ini datang daripada Suratul Ikhlas. Datang daripada surah yang disebut sebagai 1/3 Al-Quran. Maksud 1/3 apa tu? Benda yang besar sungguh. Sebab apa besar? Sebab kandungan ni. Mari kita tengok satu-satu. Kita ambil sikit. Yang pertama disebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Ini isi yang pertama. Yang pertama, Allah sebut Allah Ta'ala itu Esa. Tak ada yang sama dengan dia. Tak ada yang sampai tahap dia. Maknanya yang nama Allah itu, yang nama Al-Khaliq itu, pencipta itu, yang mampu buat apa saja, yang jadi pemilik kepada kita semua ni, dia itu satu sahaja, Esa. Boleh yang ni? Kemudian makna ayat yang kedua, Allahus Samad. As-Samad ni maksudnya tempat bergantung segala sesuatu, tempat rujuk dan kembali segala sesuatu. Semua benda di alam ini, semua makhluk ini akan rujuk dan kembali dan perlu kepada Allah Ta'ala. Itu maksud As-Samad. Kalau kita kan, bila kita ada dalam kelompok masyarakat yang kecil, kalau jadi apa-apa krisis, jadi apa-apa masalah, kalau kita nak minta bantuan, kita akan rujuk pada seorang. Seorang itu nama dia ketua kampung. Sebab apa dia kita ranking sebagai ketua? Sebab dialah yang paling layak, dialah yang mampu, dan dialah tempat yang ada kemampuan untuk mengatasi masalah kita. Sebab tu kita sebut dia tempat rujuk. Ini tempat rujuk sesama makhluk sebagai bandingan. Cuma Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala Allahus Samad. Allah Ta'ala lah tempat rujuk sekalian makhluk, tempat kembali semua makhluk ni dalam memenuhi segala hajat dan tuntutan mereka. Maknanya Allah Ta'ala ni paling hebat lah. Dia sebut paling hebat, segala sifat kesempurnaan tu ada pada Allah Ta'ala belaka, dan segala yang lemah itu ternafi daripada Allah SWT. Nampak ni kaitan dengan yang kita sebut tadi? Dia menunjukkan kepada sifat Allah Ta'ala, sifat yang sangat hebat dan sangat berkuasa, bebas daripada kelemahan dan kekurangan. Ayat seterusnya, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala ni tidak beranak dan tidak diberanakkan. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk tak sama lah dengan manusia, tak sama dengan makhluk, tak sama dengan apa yang Allah Ta'ala cipta. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala ni tidak ada satu pun yang sama dengan dia. Kufuwan ni maksudnya, kufu ni yang setanding. Setanding ni maksudnya yang sama. Semualah. Jadi daripada kesimpulan daripada surah Al-Ikhlas ini,
umat Islam buat kesimpulan untuk kenal kuasa di sebalik alam ini, kuasa yang cipta kita, kuasa yang takdir kita, kuasa yang jadi pemilik dari kita ni, ialah Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala bebas daripada segala sifat-sifat yang lemah dan buruk. Yang ketiga, yang Allah Ta'ala ni tidak sama-sama sekali dengan makhluk yang wujud di dunia seluruh alam ini. Ini kefahaman secara asasi untuk kita kenal Allah Ta'ala. Boleh? Itu secara lebih kurangnya. Okey, fungsi Asma'ullahil Husna ini apa? Fungsinya ialah untuk bagi kita kenal Allah Ta'ala secara lebih mendalam dan lebih detail. Ini tujuan kita bincang makna-makna Asma'ullahil Husna. Daripada 3 cabang asasi yang tadi, inilah yang sifat apa, nama-nama Asma'ullahil Husna ni, kesemuanya ni terkandung dalam 3-3 yang tadi. Boleh? Jadi kita akan start baca lah. Kita baca. Okay. Apa yang cara yang kita akan buat, round pertama ataupun round pertama ni bukan pagi ni lah, bukan pagi ni mata-mata lah. Maknanya kita akan habiskan setakat yang kita mampu sebanyak mungkin untuk faham makna-makna kepada Asma'ullahil Husna ni tadi. Ini first yang kita akan bincang. Dia tak akan ikut susunan dengan kita. Kemudian lepas habis, baru kita akan terang kelebihan dan juga makna perkataan Asma'ullahil Husna itu sendiri. Hari ini, pagi ini kita akan bincang makna kepada nama-nama tu. Lepas habis ni baru kita akan sentuh apa maksud Asma'ullahil Husna ni, apa makna Asma'ul Husna tu, apa makna dia dan kelebihan dia. Kemudian lepas habis tu, kalau sempat, barulah kita akan sentuh isi-isi tambahan daripada kitab ni. Boleh? Jadi matlamat pertama kita daripada daurah ni, kita nak cuba kenal Allah Ta'ala setakat mana yang kita mampu. Kita nak tambah maklumat untuk kita kenal Allah Ta'ala itu. Kita buka muka surat 659. Ambil awal ni. Kita ambil muka surat 45. Muka surat 45. Dan kita tak akan baca semua lah. Setiap satu nama itu kita akan ambil sekadar kefahaman asas supaya kita dapat kefahaman yang minimum dan kemampuannya kita keluar ni, kita dapat faham makna-makna kepada nama-nama tadi supaya kita dapat tambah kenal lagi Allah Ta'ala. Qala al-musannif wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala lafzul jalalati wa ma yata'allaqu bihi. Lafzul jalalah tu maksudnya lafaz Allah. Itu nama dia. Itu nama dia disebut lafzul jalalah, maknanya Allah kan. Perkataan Allah tu namanya apa? Gelarannya apa? Lafzul jalalah. Okay. Perkataan Allah ni cara mudahnya kita terang bagi faham dulu, maksudnya ialah nama khas. Nama khas bagi Allah. Nama lah nama. Sifat-sifat yang lain, nama-nama yang lain, asalnya dalam bahasa Arab dan Allah disebut asalnya benda itu sifat. Apa beza nama dengan sifat? Anak bagi faham cara mudah. Nama ni bila kita sebut nama lah. Ahmad ataupun Azam. Dia sebut nama tu, kita tahu ini menunjukkan kepada individu tadi. Kita tunjuk benda lain lah. Bila kita sebut nama Azam, Akram, Syahid, dia sebut nama Syahid tu, automatik kita akan terus gunakan nama tu untuk refer kepada fizikal dia tadi, individu orang tu tadi. Sebab fungsi nama tu tunjuk kepada zat dia tadi, kepada fizikal. Tapi kalau kita sebut perkataan pemurah, dia bukannya nama khas. Tapi pemurah tu juga boleh digunakan untuk tunjuk kepada individu tersebut. Bila individu tadi ada sifat pemurah tadi. Jadi dia pemurah tadi, yang nama si pemurah ni kategori dia kategori sifat. Dia tidak menunjukkan kepada pemilik tadi, individu tadi secara total. Dia menunjukkan kepada individu tadi dengan tambahan adanya sifat tadi. Boleh? Secara lebih kurang. Jadi kataan nama kita netek tu hantu nama. Tapi kalau yang sifat pemurah,
pemarah. Itu nama dia sifat. Berani, penakut. Berani, penakut, pemurah ni dia boleh juga tunjuk kepada individu tadi, tapi dengan syarat ada tambahan yang kita faham daripada selain pada zat dia tadi. Kita faham katanya ada yang sifat-sifat itu pada pemilik badan tadi. Ini penakut. Jadi ini nak bagi faham Allah ini nama khas. Cara menggunakan peribahasa kita ni nama khas bagi Allah Taala. Kita baca dulu.